Menyambut Hari Raya memang menyeronokkan. Pelbagai persiapan dilakukan sejak dari awal bagi memastikan sambutan Aidilfitri Saban tahun berlangsung dalam suasana meriah dan ceria untuk kita semua. Namun, sedar tidak sedar, ramai yang terperangkap dalam masalah yang dicipta sendiri apabila telah berbelanja secara berlebihan. Akibatnya, terpaksa mengikat perut selepas raya, malah ada yang lebih parah dengan menambah hutang dari sumber-sumber alternatif. Baik, persoalannya kini bagaimana untuk mengurus kewangan selepas musim perayaan. Perkara pokok dalam persoalan kewangan selepas perayaan adalah berapa banyak baki wang yang ada dalam akaun anda. Sekiranya masih terdapat lebihan wang selepas ditolak semua perbelanjaan, maka anda berada di landasan yang betul ke arah mencapai matlamat kewangan anda. Sebaliknya, jika baki dalam akaun tidak mencukupi untuk perbelanjaan sehingga hujung bulan, ditambah pula dengan hutang yang menghimpit, anda perlu mengubah tabiat berbelanja dengan kadar segera. Dalam satu laman blog yang dikendalikan Insinyur Mursyidi Muhammad, beliau memberikan 3 petanda seseorang itu berjaya mengurus kewangan dengan bijak adalah seperti berikut. Pertama, mengetahui sumber dan ke mana perginya wang anda. Kedua, mengenal pasti tabiat berbelanja. Dan ketiga, belanja mengikut kemampuan dan berhemah. Pengurusan kewangan selepas perayaan sebenarnya perlu bermula sejak hari pertama pengguna membuat keputusan untuk berbelanja sebagai persiapan menjelang perayaan. Namun, ramai yang terbabas dan terlupa untuk merancang. Pun begitu, masih belum terlambat untuk menyelamatkan diri dari terus hanyut bersama hutang piutang. Kempen konsumer kebangsaan menyenaraikan 8 langkah untuk berbelanja secara berhemah selepas musim perayaan. Antaranya, menyenaraikan barang keperluan yang ingin dibeli, meletakkan bajet dalam setiap pembelian, mengelak penggunaan kad kredit dan memastikan barang yang dibeli mempunyai nilai yang berpatutan. Mungkin selepas memahami perbelanjaan sendiri, pengguna mampu untuk mengurus kewangan dengan lebih berkesan. Baik, selepas musim perayaan berlalu, ramai yang mengeluh dan resah tentang keadaan kewangan diri yang semakin menyusut. Apa puncanya? Bagaimana ini mampu diatasi? Kami hadirkan di studio Encik Nur Irfan Khairi, seorang motivator kewangan dan perniagaan untuk membincangkan dengan lebih mendalam topik ini. Baik, Encik Irfan. Minggu pertama Syawal ini dan kini telah pun masuk minggu kedua. Mungkin kita tidak sedar betapa duit mengalir dengan laju dan kadang-kadang kita tanpa kita sedari hasilnya naik selepas mula kita kerja. Dan bila kita melihat sendiri akaun baki dalam akaun kita sendiri ataupun dalam dompet, kita rasa macam nak menangis, kita geram dan sebagainya. Mungkinkah sudah terlewat untuk golongan ini atau ada cara atau ada tips untuk mereka yang kita boleh cakap telah terjebak dalam masalah ini? Okey, betul tu Fiona. Sebenarnya kan masa musim perayaan ni kan belian banyaknya mengikut emosi. Manusia ni kan kita ni insan yang beremosi apabila belian dan sebagai tambahan 90% keputusan belian adalah keputusan emosi. Jadi maksudnya masa waktu nak buka puasa, waktu nak persediaan raya, nak beli baju, nak nak adjust rumah bagi cantik sebagainya, semua tu kan mengikut emosi. So bila musim perayaan ni kan lebih banyak lagi emosi itu, dan itu yang buatkan ramai yang mula terjebak, macam Fiona sebutkan tadi, terjebak dalam perbelanjaan yang kadang-kadang susah nak diuruskan. Tapi nak katakan terlewat tu tidak, tak ada apa pun masalah yang tak dapat diselesaikan. Contohnya, satu contoh mudah, apa kata boleh sediakan mulai sekarang sediakan satu tabung untuk bayar hutang katakan. Tabung tu mudah saja caranya, mungkin seminggu ketepikan RM5 ataupun seminggu ketepikan RM10. Kalau mampu ketepikan RM20 dalam tabung tu untuk
setiap minggu. Dan tabung tu digunakan untuk membayar baliklah perbelanjaan kita. Contohnya katalah kalau kita terlebih bayar menggunakan kad kredit lah, katakan macam tadi waktu musim perayaan kita tak sedar kita main sapu je kad kredit. Tapi bila dah habis, bila tengok bil, mulalah sapu mata, tengok tak percaya dengan keadaan tu. So jadi apa kata, sediakan satu tabung hutang dan mudah saja, RM5 ke RM10 ke RM20 setiap minggu ketepikan, dan ujung bulan kosongkan tabung tu untuk membayar hutang kita. Itu mungkin satu langkah pertama, satu langkah yang mudah. Saya kira RM1 sehari pun sudah cukup, ataupun duit shilling yang kita selalu terima daripada kedai-kedai tertentu. Tetapi mengulangi kata Encik Irfan tadi, penggunaan kad kredit itu. Mungkin boleh terangkan lebih lanjut tentang bahayanya penggunaan kad kredit ini di penghujung dia nanti. Okey, bahayanya kad kredit ni. Contohlah, kalau saya selalu tengok TV, saya tengok movie, kisah-kisah di barat sana tu, di mana di dalam kasino lah contohnya. Di dalam kasino kita tak pernah masuk, tetapi kalau kita tengok kat TV tu, orang yang main kat kasino tu dia main guna chip plastik. Okay, tak menggunakan wang tunai. Sebab apa kan, psikologi ni apabila menggunakan wang tunai, orang tak nak, kalau kat kasino tu tak nak berjudi lah, tak nak keluarkan duit lah kan. Tetapi bila gunakan chip plastik ni kan tak terasa, tak perasan. Samalah dengan kesnya dengan kad kredit. Ianya hanya satu kad plastik saja di mana kita boleh sapu saja dan mudah. Benda itu mudah nak dilakukan. Tetapi mudah nak dilakukan, tetapi susah dia pada kita pada hujung bulannya nanti. Contoh katalah, ialah nak balik kampung kan. Contoh nak balik kampung, kita kenalah ada gadget, kena ada smartphone, telefon pintar yang canggih sikit. Kod-kod nanti orang-orang kampung nampak, canggihnya dia ada telefon pintar hebat. Betul ni. So jadi kita sebelum raya tu kita dah beli handphone, katalah RM2,000. Nak keluarkan duit RM2,000 memang tak sanggup. Kod banyak sangat duit nak keluarkan kan. Mungkin kita je sapukan kena kad kredit kita. Guna kad kredit mudah sikit tu. Tetapi yang RM2,000 yang kita bayar, kita beli telefon pintar tu, kalau kita tak dibayar dalam masa sebulan, katakan raya sebulan kan, sebulan tak bayarkan, yang RM2,000 itu dah jadi RM2,400. Katalah kita tak bayar juga, tak sanggup bayar pun sikit-sikit setakat baki minima saja kan. Baki minima kad kredit ni kan dia mengikut peratus. Bila mengikut peratus, kalau asyik bayar baki minima saja sampai bila pun tak akan habis. So jadi kita bayar sikit-sikit, kadang-kadang harga handphone yang kita belikan RM2,000 tu mungkin dah jadi RM3,000, RM4,000. Di mana kita selalu wawarkan bulan puasa ni kan kita kena banyak bersabar, tak makan, tak minum dan sebagainya. Sebenarnya kan kita kena bersabar dalam banyak hal, termasuk juga bersabar dalam berbelanja. Takut kad kredit tu akan membuatkan kita bayar satu tu dengan lebih banyak lagi. Tanpa kita sedari, walaupun pada mulanya penggunaan kad kredit ini sangat senang, kita sapu, kita sapu sahaja dan kita boleh dapat. Tetapi di penghujung bulan kita akan menerima bil. Tetapi bak kata Encik Irfan tadi, kalau kita sekadar membayar apa yang patut, kadar bunga dia akan meningkat. Tetapi bagaimana pula kita hendak menyedarkan mereka di luar sana bahawa penggunaan kad kredit itu adalah satu yang sangat-sangat salah. Orang sukar untuk kita sedar tanpa orang lain menyedarkan kita. Okey. Sebenarnya nak katakan salah tidak salah pun kad kredit ni. Kad kredit ni okey. Yang salahnya kita yang menggunakannya kad kredit ni. Sebab apa, kalau kita guna kad kredit, contoh kalau nak beli, katalah saya sendiri nak beli smartphone harga RM2,000, saya pun takkanlah bawa wang tunai yang banyak ke kedai. So memudahkan kita dari segi, mungkin dari segi keselamatan, juga kita boleh gunakan kad kredit. Tetapi yang salahnya apabila kita tak tahu bagaimana kad kredit itu berfungsi, iaitu kalau kita tak lakukan bayaran secepat mungkin, nanti kadar interest yang dikenakan, bunga yang dikenakan itu adalah akan meningkat tinggi. Dalam banyak-banyak pinjaman, tak kiralah pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman kad kredit itu yang mempunyai interest yang paling tinggi sekali. So jadi kita kena berjaga-jaga dekat situ juga. And kalau kita lihat baliklah macam apa yang kita bincangkan tadi, cuba disiplinkan diri untuk bayar, kalau boleh dalam masa seminggu dah bayar, katalah dah beli kita punya gadget tu, balik rumah masuk online banking and then lakukan bayaran penuh. Kalau macam tu mungkin kita dapat minimalkan segala bunga, segala interest dekat situ. Itu nombor satu. Keduanya, katalah kita punya kad kredit tu dah banyak sangat. Okey, katalah yang ini seperti Fiona sebutkan tadi, macam AKPK pun macam banyak terima aduan, dan sedih juga apabila kita dengarkan ramai remaja remaja sekarang ni, anak-anak muda sekarang ni yang ada kad kredit dah perlu Isytihar Muflis.
Oleh kerana tak guna kad kredit dengan betul. Mereka ialah senang sapu saja kan. So jadi di sini antara teknik dia adalah katalah kita ada 3-4 kad kredit yang tak mustahil zaman sekarang ni seorang punya 3-4 kad kredit dan kesemuanya dah maksimal lah dikatakan. Okey, semua dah maksimal dah tak sanggup bayar. Kita kena apa dikatakan sebagai lakukan langkah satu-satu. Contohnya nombor satunya kita kena tahu, kita kena rancang setiap baki ada berapa. Kemudian pilih yang mana satu yang paling selalu ada banyak caranya. Antara caranya cari yang paling minima atau paling mudah untuk kita coverkan dan kita serang yang itu, kita attack yang itu sedaya upaya dengan menggunakan tabung kita tadi tu. Kalau setakat RM10, RM20 seminggu tu kan, insya-Allah dalam masa sebulan 2 bulan dah beberapa ratus ringgit juga. So jadi buat one by one lah, satu demi satu secara sistematik dan kat situ insya-Allah lah kita boleh lagi melakukan bayaran walaupun banyak. Tapi kena ingat masa time nak bayar kad kredit tu, masalah dia adalah macam ni, macam tengah nak cover kad kredit, tengah nak buat bayaran kad kredit, tapi masa tu juga kita pergi dah beli gadget, kita beli benda lain pula. Guna kad kredit pula. So jadi macam baldi yang bocor. Kalau baldi bocor, kita nak takung air tu habis juga kan. So it defeats the purpose in the sense that kalau kita tengah nak cover kad kredit tu, janganlah dah guna. For the next 5-6 bulan tu, jangan guna dah kad kredit. Tak payah bawa keluar dan sebagainya. Baik, ada satu pengalaman daripada rakan-rakan saya juga. Ada yang menyatakan bahawa memang benar kalau kita menggunakan kad kredit, kita boleh meminta pihak bank menentukan had untuk kita. Tetapi walaupun kita telah guna mengikut had yang ditetapkan, kita sebagai pengguna ataupun kita sebagai manusia mudah untuk tergoda dengan tawaran-tawaran yang diberikan kemudian hari. Bolehkah kita kaitkan itu dengan masalah psikologi seseorang itu kerana sangat mudah untuk tergoda, ataupun kita sendiri harus menguatkan kita punya minda dan juga fizikal untuk bahawa ini adalah limit kita untuk berbuat dengan kad kredit itu? Ya, and kita kena lihat bahawa kad kredit ataupun bank, institusi kewangan, semuanya mereka ni dalam bidang perniagaan. Macam saya sendiri pun buat bisnes juga. Dalam bidang perniagaan sudah tentunya nak maksimalkan keuntungan. So daripada mata mereka juga kan, mereka akan cuba menarik orang ramai dengan segala pemberian percumanya, dengan segala offernya, dengan rewardnya dan sebagainya. Sebab nak memainkan emosi yang kita kan sebutkan awal-awal tadi. Di mana manusia ni kan 90% keputusan belian adalah mengikut emosi, bukan logik. Nafsu dia tu. Itu yang masalah dia tadi. So jadi kan yang kad kredit, institusi kewangan tu mereka pun bijak. Okey, di mana mereka nak cuba menarik lagi ramai orang. Tapi betul apa kata Fiona kan tadi adalah kalau kita boleh melawan nafsu kita, kalau kita boleh ada masalah kata willpower ataupun kekuatan dalaman diri kita untuk tidak tergoda, dan itu adalah satu kelebihan pada kita. Tapi yang sebenarnya adalah kan ia pada kita sendiri. Kalau kita jangan lihat material ataupun barangan ataupun produk dan sebagainya sebagai sesuatu untuk memuaskan hati kita pada musim perayaan, dan itu tak ada masalah sebab musim perayaan ni lebih kepada siapa kita di keliling kita, dengan keluarga kita, saudara mara, itu yang buatkan gembira, bukannya produk seperti smartphone, handphone atau produk-produk mahal lagi, baju yang cantik-cantik, baju yang mahal. Dan mungkin seseorang itu mempunyai apa dikatakan sebagai psikologinya, mempunyai keyakinan diri yang kurang, di mana mereka rasa mereka perlu benda yang terlalu mahal, benda yang terlalu cantik untuk memuaskan hati orang kat keliling dia. Padahal kalau kita mempunyai keyakinan diri yang tinggi, semua tu sebenarnya tak perlu. Kita boleh rasa yakin dengan kita punya kenalan, keluarga kita, saudara mara kita, itu pun dah memadai untuk mempunyai raya yang hebat, raya yang baik. Betul. Kita telah pun memulakan satu topik yang sangat menarik. Lebih banyak soalan yang akan saya tanyakan kepada tetamu kita. Tetapi sebelum itu, apa kata kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, seperti yang dinyatakan Encik Irfan tadi, walaupun penggunaan kad kredit antara solusi paling berkesan untuk kita memudahkan kita berbelanja, terutama di musim perayaan, namun ia boleh mendatang kesan jangka panjang, terutama kepada mereka yang gemar bertangguh dalam membuat pembayaran balik. Dan ramai yang pandai berhutang tetapi tidak ramai yang pandai atau buat-buat tidak pandai untuk membayar hutang. Dan golongan yang paling ramai terjebak
adalah golongan muda. Saksikan laporan ini. Biar papa asal bergaya istilah tepat bagi mereka yang meletakkan sejumlah wang besar berbelanja di luar kawalan menjelang musim perayaan. Malah bagi mereka yang berbelanja menggunakan kad kredit juga tertekan apabila mendapat penyata bil bulan berikutnya. Kurangnya pengetahuan cara berbelanja secara hemah, terutama pada musim perayaan, menjerat peruntukan keuangan individu sehingga tersasar daripada landasan. Tidak hairanlah sekiranya saban hari jumlah individu yang diisytihar muflis semakin ramai, khususnya golongan muda. Data Jabatan Insolvensi Malaysia menunjukkan 23,387 individu yang diisytiharkan muflis sepanjang 2007 hingga September 2013 merupakan golongan berumur 25 hingga 34 tahun. Kajian yang dilakukan Persekutuan Pengguna Malaysia FOMCA juga mencatatkan 47% responden menggunakan 30% daripada pendapatan untuk membayar hutang. Keseronokan sementara tetapi menjerat diri bukan sahaja menyusahkan keluarga, malah menjauhkan kawan-kawan daripada mereka. Perancangan yang teratur dan diselaraskan dengan baik boleh menghindarkan kita daripada membazir dan tidak mengalami kesempitan keuangan apabila diperlukan. Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK mencadangkan agar sekurang-kurangnya 10% daripada gaji diperuntukkan untuk simpanan pada saat kecemasan. Pokoknya pilihan berada di tangan sendiri, mengawal nafsu dan berbelanja hemah atau melayan kehendak diri. Tepuk dada, tanya selera. Selepas musim perayaan berlalu, ramai yang mengeluh dan resah tentang keadaan kewangan diri yang semakin menyusut. Apa puncanya? Bagaimana ini mampu diatasi? Sekali lagi kita bersama dengan Encik Muhammad Nor Irfan, seorang motivator kewangan dan juga perniagaan. Apa yang kita telah bincangkan tadi adalah mengenai kad kredit dan sebagainya. Tetapi berbicara mengenai bagaimana kita mahu membayar semula hutang, ada sebab dia adalah kita seringkali mengelak membayar hutang kerana kita fikirkan kita tidak ada duit ketika itu. Komen Encik. Okey, bila bersebut tentang hutang selain daripada kad kredit, kadang-kadang ada banyak lagi hutang yang lain. Hutang ialah kita tak lihat hutang besar-besar seperti kereta, hutang seperti rumah, hutang dari kawan pun ada, hutang daripada keluarga pun ada. Yang masalahnya kadang-kadang bila hutang kawan ni, time minta hutang tu memang memang muka kesian dengan sebagainya. Tetapi time nak collect hutang tu balik, semuanya susah. So, jadi hutang ni ada pelbagai. And komen saya, kalau lain daripada kad kredit, okey, lain daripada kalau kita lihat hutang daripada kawan-kawan atau keluarga, ini dari segi memberi hutang lah katakan, kita dia ada salah. Dari segi memberi hutang, jangan beri hutang kalau kita sendiri tak mampu. Ini kalau kita lihat cara yang berbeza. Jangan memberi hutang kalau kita sendiri yang akan tertekan dengan keadaan tu. So, jadi bila kita lihat cara yang lain pula adalah kita bila tak bayar hutang, mungkin sebab tak ada duit. Okey, tetapi ada kalanya kita ada duit tapi tak bayar hutang sebab macam tadi tu, kita lihat duit tu macam kita nak pegang tunai, kita tak nak bayar hutang. Hutang tu macam kita tak nampak. Okey, dia hanya pada statement sahaja, hanya pada penyata saja. Tetapi baki kat akaun kita tu memang cukup. Masalah kat sini adalah apa saja simpanan yang kita lakukan. Contoh yang kita buat tadi tu, setiap minggu RM5 ke setiap minggu RM10-20, okey, ataupun kita simpan 10% daripada simpanan kita setiap bulan. Tapi kalau bayaran hutang, contoh kad kredit, interest dia 18% ataupun 20% dan sebagainya, maknanya kan tak guna pun kita menyimpan duit. Kita sebenarnya kita dah kalah dah dalam kewangan dekat situ. Kita nampak duit ada pada kita, tetapi interest tu semakin meningkat 20%. So, tak menjadi simpanan kita. So, kat sinilah juga boleh dikaitkan juga dengan apa yang kita sebutkan tadi tentang macam kalau kita nak simpan duit, tapi ada bocor kat bawah tu, duit tu akan habis juga. Sama juga dengan keadaan di mana kalau kita ada duit, kita tak nak bayar hutang kad kredit kita. So, kita kena berjaga-jaga, kita kena faham. Sebenarnya kita kena faham bagaimana
fungsi hutang, bagaimana kad kredit ataupun bagaimana bayaran rumah dan sebagainya. Apabila kita dah faham ilmu semua ini kan, dan kita mudah lagi nak mengawal kewangan kita. Bijak menguruskan kewangan. Bijak mengurus. Baik, sebelum kami bersiaran langsung tadi, saya ada bertanya kepada Encik Irfan sendiri. Mungkin masalah ini berlaku kerana ada dalam kalangan kita yang pulang berhari raya tempoh hari dengan segalanya serba baru. Kononnya untuk menjaga reputasi diri tanpa memikirkan kesannya nanti selepas raya. Mungkin Encik Irfan boleh terangkan lagi seperti mana Encik Irfan telah terangkan kepada saya tadi. Okey, betul-betul. Kalau Mak Saleh kata keeping up with the Joneses, di mana kita nak lebih daripada orang lain. Kita nak, kalau tak lebih pun kita nak sama dengan orang lain. Sebab saya daripada Perak. Daripada Perak ni kan dia asal usulnya biar apa-apa asal bergaya tu. So walaupun duit tak ada, tetapi mereka, golongan-golongan ni nak nampak kelas, nak nampak hebat, nak nampak cantik dan lebih sebagainya. Lebih daripada yang lain. Okey, mungkin juga kalau kita sebutkan tadi kenapa bergelangan muda-mudi ni yang selalu banyak hutangnya, mungkin sebab muda-mudi ni baru bekerja, mungkin bila orang kampung kata dia ni dah dapat kerja kat KL lah, dapat kerja kat mana-mana lah sebagainya. They expect adalah penampilan berubah, gaya berubah, kereta baru, mungkin macam gadget-gadget pun baru dan sebagainya, baju semua serba baru. Mungkin bagi mereka itu yang orang-orang kampung expect. Contohnya, so itu yang mereka kena keep up, ataupun mereka pun kena bekerja-kerja juga untuk penampilan mereka lebih hebat dan sebagainya walaupun tak mampu. So kalau kita lihatkan psikologi kat sini, kadang-kadang bukan masalah individu itu 100%. Kadang-kadang masalah keliling juga, di mana kita nak mengikut kehendak orang lain. So nasihat dia kat sini adalah jangan bandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Mungkin pencapaian orang lain, mungkin orang tu mampu. Kalau orang tu mampu ada handphone 2-3 ribu ringgit pun tak ada masalah. Tapi kalau kita tak mampu mempunyai handphone 2-3 ribu ringgit tu, memberi tekanan kepada kita, dan kita kena jauhkan. So balik kepada isu psikologi tadi, isu emosi tadi, bahawa kita kena rasa yakin dengan keadaan kita sendiri. Tak perlu ada produk yang mahal-mahal, pakaian yang mahal-mahal untuk meningkatkan keyakinan kita sendiri. Ada juga orang kata seperti kita sebutkan tadilah, kadang-kadang mungkin adakah ini ego ataupun nak menunjuk dan sebagainya. Mungkin sebahagian dia kat situ, tapi sebahagian juga seperti yang kita sebutkan tadi, bahawa kita nak memuaskan hati orang kampung, keluarga kita, untuk melihat, untuk bagi mereka rasa berbaloi lah yang dia ni dah dapat kerja dan sebagainya. Dia ada juga persaingan antara adik-beradik, mungkin juga terjadi. Pernah tak Encik Irfan mengalami situasi itu? Saya insya-Allah tak pernah lalui, tetapi mungkin selalu dengarlah keadaan tu di mana antara adik-beradik nak bersaing. Tapi adik-beradik yang cerita ni daripada kecil lagi dah bersaingnya kan. Tapi bila dah dewasa, mungkin itu lagi menyerlah lah apabila dah bekerja, dah mempunyai kewangan sendiri, dah mempunyai kemampuan sendiri dan sebagainya. Sebenarnya kan masalah kewangan ni dia adalah mudah actually. Okey, dia adalah mudah. Kenapa dia mudah? Mudah dia adalah kalau kita belanja kurang daripada pendapatan kita. Okey, saya ulang kalau kita belanja kurang daripada pendapatan, dan kita tak akan ada masalah kewangan. Tetapi bunyi dia mudah. Tetapi sangat sukar untuk dilakukan. Tepat sekali. Baik, kalau kita melihat kepada isu perayaan hari raya, sebelum tibanya hari raya sebenarnya kita ada masa setahun untuk kita menabung dan sebagainya. Dan saya kira untuk berhutang itu sebenarnya tidak perlu, kerana masa setahun sangat panjang untuk kita menabung setiap hari ataupun setiap bulan. Setuju atau tidak Encik Irfan dengan kenyataan saya ini? Saya pun macam Fiona juga, mungkin kurang setujulah. Kalau setahun nak menyimpan khas untuk raya, mungkin tak berbaloi. Kalau setakat 2-3 bulan sebelum perayaan tu, okey lagi lah kot. Sebab apa, kita dalam kewangan, kita jangan fikirkan untuk perayaan tu sahaja. Sebenarnya ada banyak lagi tabung-tabung yang kita perlu. Ada yang lebih penting daripada musim perayaan itu sendiri. Contohnya tabung kecemasan. Sekiranya terjadi sesuatu, malang tidak berbau, sesuatu terjadi pada kita, kita kena ada tabung kecemasan. Tabung kecemasan ni contohnya macam ni. Kalau kita, kewangan kita, apa saja perbelanjaan kita, apa saja kita punya gaya hidup kita, untuk 6 bulan yang akan datang, boleh tak kalau kita cover sekiranya kita tak ada kerja ataupun kita pendapatan kita terhenti. So, jadi itu antara satu tabung yang kita kena ada, tabung kecemasan. Kena juga ada tabung untuk kita bersara nanti. So janganlah fikirkan setahun tu untuk hari raya sahaja. So kena fikir juga
kita beberapa bulan kita kena fikirkan tentang tabung kecemasan, tabung persaraan, dan perbelanjaan yang lain-lain. And mungkin kalau nak pun mungkin 2-3 bulan sebelum raya tu kita dah start lakukan bajet, lakukan bajet untuk menyimpan untuk perayaan, dan itu boleh katakan okeylah. Tapi sepanjang tahun untuk menyimpan tu kurang okey sikit. Kurang. Baik, apa yang saya ingin katakan adalah menyemak status kewangan selepas raya. Saya kira ia adalah sesuatu perkara yang penting dan perlu dibuat oleh semua orang. Namun, adakah kita melakukannya? Sebab saya rasa kita tidak ada budaya itu. Pandangan Encik Irfan. Ya, lepas raya ramai mengeluh juga. Ramai kata dekat Facebook lah, dekat WhatsApp dan sebagainya, kata alamak bajet lari, bajet raya lari. And bajet lari itu dah menjadi satu alasan yang selalu kita dengar, tetapi masalah dia mungkin mereka ni tak ada bajet pun sebenarnya. Sebenarnya ad hoc saja buat alasan kata bajet lari, tetapi pada asalnya tidak mempunyai bajet, tidak mempunyai perancangan kewangan. So jadi antara pendapat saya ataupun nasihat saya adalah ada dua cara. Satu, kita boleh pergi old school, caranya agak mudah, iaitu kita mula melakukan bajet untuk raya akan datang ke dan sebagainya. Contohnya kita dapatkan kalender, tapi bukan kalender yang kecil-kecil, yang kecil-kecil yang dalam poket kalender ni, kalender yang besar yang jenis kita boleh print. Just cari dekat internet tu, kita boleh download yang jenis setiap bulan, dia macam kertas A4 tu, setiap bulan ada satu kertas, dan pada kertas tu, pada kalender tu kita catat segala perbelanjaan kita yang kecil-kecil setiap hari, dan juga untuk bulan-bulan yang akan datang, catatkan juga apa perbelanjaan yang besar yang akan datang. Sekurang-kurangnya bila kita lakukan tu, kita boleh nampak apa kita punya perbelanjaan minggu ini, bulan ini, dan juga beberapa bulan akan datang. Dan itu merupakan satu perancangan kewangan yang asas ataupun bajet yang asas. So tak bolehlah kita kata bajet lari kalau kita tak buat. Tapi satu lagi cara keduanya adalah zaman sekarang ni, kita sebut tentang telefon pintar. Sekarang ni ada banyak aplikasi-aplikasi yang percuma yang kita boleh download menggunakan telefon pintar kita, seperti money manager, money tracker dan sebagainya. Kita ni bagi muda-mudi lah ni. Kita download sahaja, percuma je aplikasi semua ni. Dan dalam tu kita boleh catat hari ni kita setiap kali kita belanja, catatkan dalam tu. Dan sekarang ni aplikasi ada banyak yang jenis ada built-in camera, di mana kan kita boleh ambil gambar resit. Katalah kita malas nak key in, kita boleh ambil je gambar resit tersebut, dan semua tu tersimpan dalam aplikasi tersebut. And hujung bulan kita boleh jumlahkan perbelanjaan dan kita boleh rancangkan kewangan kita. So jadi sama ada kita nak go old school dengan menulis pada kalender, ataupun cara-cara muda-mudi sekarang ni kita boleh lakukan. Dah tak ada alasan dah, benda tu ada kat luar sana, daripada kita download Angry Birds lah. Kita download permainan yang tidak munasabah dan sebagainya tu kan. Apa kata cuba download juga, muat turun juga aplikasi-aplikasi kewangan ni, dan untuk kebaikan kita sendiri. And kadang-kadang anggap benda ni, especially pada muda-mudi macam saya sendiri jugalah, anggap benda ni sebagai satu game ataupun satu permainan. Boleh tak kita capai target simpanan kita hujung bulan ni, rather than kita duk target nak main game Angry Bird, nak dapatkan skor paling tinggi. Apa kata cuba boleh tak kita buat simpanan dan capai tahap matlamat kita pada bulan ni, pada bulan akan datang sebagainya. Kalau itu satu permainan yang realiti, saya anggap itu satu permainan yang sangat bernas, sangat diperlukan. Baik, seperti di awal perbincangan kita, Encik Irfan ada menyebut bahawa golongan muda akan muflis kerana benda-benda seperti ini. Daripada pandangan ataupun pemerhatian kasar Encik Muhammad Irfan, di antara lelaki ataupun perempuan, di mana paling tinggi menghadapi masalah ini? Okey, antara dia bergaduh dari segi jantinan ni dah memang daripada dulu lagi. Sebenarnya kalau saya berdiri di tengah-tengah pagar, boleh dikatakan dua-duanya sama, tetapi dia sama tu ada sedikit kelainan dia, iaitu untuk kita selalu kata shopping ni selalunya wanita. Okey, itu kita selalu sebutlah shopping ni wanita. Memang pun pada hakikatnya boleh nampak wanita ni selalu beli dan sebagainya, tukar kasutnya dengan bajunya dengan dan sebagainya kan, tudung dan sebagainya. Tetapi lelaki pun membeli. Cuma biasanya lelaki ni beli, dia jarang beli, tetapi sekali beli dah mahal. Macam tu cerita dia. Macam mana tu? So jadi at the end of the day, sama je. Kalau wanita membeli, tetapi lelaki ni kalau beli sekali terus mahal. Dia jenis dia panggil, Mak Saleh kata sekali lagi big boys toy mereka ni. Gadget-gadget yang mahal, kadang-kadang dengan adjust kereta, adjust motorbike dan sebagainya, benda tu mahal. So dari segi perbelanjaan sama sahaja. Mungkin kekerapan dia berbeza, tetapi dari segi jumlah
kalau dilihatlah tentang masalah kad kredit pun lebih kurang sama. Tetapi kalau nak lihat dari segi perancangan kewangan, boleh dikatakan wanita ni dia lebih berhati-hati dengan wang. Okey, lebih berhati-hati dengan wang. So jadi mereka lebih membayar hutang, membayar kad kredit pada waktu yang lebih tepat lagi berbandingan lelaki ni. Mungkin mereka ini dari segi sifat wanita yang lebih berhati-hati, dengan sifat lelaki yang lebih suka mungkin melanggar saja. So boleh dilihat masalah kurang bayar, masalah muflis ni kebanyakannya, lebihnya, taklah nak kata kebanyakan, tetapi lebihnya pada lelaki tadi. Lebih kepada lelaki. Lebih. Baik, untuk platform kita pada pagi ini, kita memfokuskan hutang ataupun berlebihan belanja pada musim perayaan. Tetapi apa yang saya ingin dapatkan daripada Encik Irfan, adakah masalah ini berlaku pada setiap musim perayaan sahaja khususnya ataupun setiap bulan tanpa mengira hari, waktu dan juga perayaan? Okey, masalah kewangan ni setiap kali memang ada, Fiona. Setiap kali memang ada, tak semestinya musim perayaan. Cuma musim perayaan tu emosi tu bermain dia lebih hebatnya lagi. Sebab apa, kalau kita pergi ke kedai contohnya, mungkin kita tak merancang nak membeli sesuatu, tetapi dengan muzik rayanya, dengan muzik dengan tengok orang lain membelinya, dengan diskaun raya, dengan offer dan sebagainya, itu membuatkan emosi kita lebih nak membeli. Tercabar lagi nak membeli. Seperti kita katakan tadi, sebenarnya kedai-kedai, shopping center semua ni usahawan. Macam saya sendiri pun usahawan, kita akan cuba mendapatkan pelanggan. So nak dapatkan pelanggan, kita kena fikirkan tentang emosi. Bagaimana nak mainkan emosi pelanggan kita, bagaimana nak menarik mereka membeli produk-produk kita. So sebab itulah mereka letakkan harga rendah, tawaran dan sebagainya. Tetapi jangan jadi seperti kita kata pisang berbuah dua kali, iaitu musim perayaan, time bulan puasa, memang orang duk sedia nak membeli macam-macam, offer sebagainya. Tetapi benda tu tak habis lagi. Lepas raya, ada lagi jualan murah, jualan penghabisan stok Aidilfitri ada, jualan sebagainya jualan. So jadi bila kita dah perasan sekarang ni, hari ni kalau kita dah perasan bahawa kita punya bajet dah lari ataupun kita punya kewangan dah bermasalah oleh kerana musim perayaan, jangan pula lepas ni kita pergi shopping pula. Sebab apa, kita kena perbaiki. Kita kena fikirkan tentang bagaimana kita nak perbaiki sekarang ini, dan bukannya bagaimana kita nak menyusahkan lagi keadaan kewangan kita. Ramai yang beranggapan bahawa membuat persiapan raya di awal bulan Ramadan itu adalah lebih elok daripada berbanding di saat-saat akhir untuk kita berhari raya. Tetapi sebagai seorang motivator, waktu yang mana sebenarnya elok untuk kita berbelanja supaya kita boleh menjimatkan wang ataupun menetapkan bajet yang tertentu ini? Okey, bagi saya tak kira waktu. Macam kalau saya dengan keluarga saya, kita lebih beli pada awal Ramadan sebab apa, tak nak kelangkabut dengan ramainya orang. Mungkin sebab itu, bukanlah dari segi kewangan. Tetapi apa yang kita kena lihat adalah sekarang ni kadang-kadang ada juga kes-kes di mana yang ini bagi usahawan ataupun kedai-kedai yang kurang, nak katakan kurang jujur lah. Di mana walaupun ditulis diskaun 20-40% diskaun, tetapi harganya tetap lagi mahal. Tetap sama seperti sebelum ni. So jadi mungkin nasihat saya adalah sebelum masuk musim perayaan tu, kita survey dulu, kita selidik dulu, tengok apa harga-harga baju yang kita nak beli dan sebagainya. Kemudian kita time musim perayaan, bila ada diskaun, betul tak harga tu jatuh sebenarnya. Dan keduanya adalah kita melakukan perbandingan juga. Kalau kita lihat tentang baju, memang kita boleh lihat dengan mata kasar kita, buat perbandingan antara kedai dan kedai. Tetapi kalau kita nak beli, contohnya nak beli gadget dan sebagainya, di internet juga dah boleh kita lihat, kita buat perbandingan harga, perbandingan di mana nak beli, waktu apa yang terbaik dan sebagainya. Sama juga kalau kita lihat dari segi membeli tiket balik kampung, ataupun ada yang balik kampung terpaksa duduk hotel pun ada. Mungkin kalau kita booking awal-awal, lagi murah kita dapat, lagi menjimat kita dapat. Tetapi kalau kita buat last minute booking, macam kawan saya sebut, daripada Kota Baru nak datang sini, kalau tak booking tiket awal-awal, harga dah RM400-500 flight tiket. So jadi mungkin kalau kita fikir awal bagaimana nak menjimat, dan lagi mudah untuk kita. Masalah kewangan ni macam ni tahu. Masalah kewangan ni dia macam penyakit. Kalau penyakit lagi lambat kita sedar, lagi teruk jadinya. Tetapi kita kena sedar sebelum datangnya. Simptom-simptom tu dah ada, baru kita handlekan. So ini memudahkan kita.
Itu adalah cara yang bagus sebenarnya. Kalau tahun ini kita menggunakan taktik yang berlainan, membeli di awal bulan Ramadan, apa kata tahun depan kita guna taktik yang baru, cara yang baru, kita membuat persediaan awal, kita lihat bulan mana ataupun minggu mana yang sesuai untuk kita berbelanja. Dan saudara, tidak seperti bulan yang lain, Syawal disambut hanya sekali dalam setahun. Justru persiapan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri lazimnya disambut dengan kemeriahan. Walaupun kebiasaannya bajet Hari Raya akan meningkat daripada biasa. Namun masih ramai warga kota yang tetap beringat untuk menyediakan perbelanjaan secukupnya untuk fasa selepas Hari Raya. Tinjauan di sekitar ibu negara mendapati rata-rata mereka yang menyambut Hari Raya masih lagi mempunyai bajet yang cukup untuk perbelanjaan seharian kerana sudah membuat persediaan awal. Taklah, sebab kita dah allocate kan, banyak mana yang kita nak belanja, banyak mana duit raya, duit baju, duit belanja untuk makan-makan dan kuih-muih. So, consider kita selamat. Maknanya lepas raya kalau dah belanja banyak pun, kita dah allocate duit yang cukup-cukup lah. Kita orang plan dulu. Kita tak belanja banyak sangat. Even kita dah belanja sebelum puasa lagi, dah beli buat baju Melayu semua untuk keluarga. Tak lagi sangat lah. Barang-barang pun kita tak beli banyak. Sebab kita beraya dekat kampung kan. So far tak lah, sebab kita sebelum raya tu dah plan kan. Bajet nak pergi holiday, bajet nak raya, bajet duit raya. So far cukup lah. Kalau tak ada jalan tau. Dari segi kewangan, saya susun sebenarnya setahun awal lagi. Masa saya akan kumpul daripada, contohnya untuk tahun raya tahun depan saya dah start simpan untuk next month lah. Maksudnya kalau untuk tahun depan next month saya start lah 100 lah. At least kalau tak cukup pun top up sikit lah. Bagi memudahkan anda menguruskan perbelanjaan menjelang musim perayaan adalah lebih wajar jika membuat anggaran perbelanjaan supaya setiap aliran wang yang dibelanjakan direkod. Antara tips kewangan selepas raya, rekodkan penggunaan wang membabitkan pengaliran masuk dan keluar. Utamakan pembayaran hutang walaupun dalam keadaan terdesak. Kurangkan penggunaan telefon bimbit, internet jika anda mampu lakukan. Kurangkan aktiviti riadah bersama teman atau melepak tanpa tujuan. Jimatkan penggunaan tenaga elektrik dan air. Simpan sedikit gaji bulanan untuk waktu memerlukan. Tentukan jumlah wang perlu ada setiap bulan sebagai simpanan waktu sesak. Baik, itu antara tips yang boleh kita gunakan sebenarnya. Dan sebenarnya saudara, isu bajet selepas raya hanya 1% daripada keseluruhan budaya hidup berhutang hari ini. Hakikatnya, kehidupan dalam dunia ekonomi kapitalis hari ini memaksa kita hidup dikelilingi hutang. Bukan sahaja hutang untuk memiliki aset seperti kediaman dan sebagainya, bahkan kita turut dibudayakan dengan amalan berhutang untuk memiliki barangan keperluan dan kehendak seperti membeli kereta idaman, perabot rumah dan sebagainya. Dan bagaimana sebenarnya belenggu ini mampu untuk kita tangani? Dari segi hutang membeli barangan, kalau kita lihat macam ni lah ya, tentang pinjaman, okey, ada ataupun tentang apa yang kita belanjakan. Dalam untuk memudahkan kita, sebenarnya dua cara saja. Satu cara dia adalah untuk kita kurangkan perbelanjaan kita, okey, itu nombor satu. Ataupun kedua, kita tambahkan pendapatan kita dekat situ saja. Kalau kita lihat kurangkan perbelanjaan, mungkin kita dah bincangkan sedikit tadi, tetapi nak tambahkan pendapatan, di sini sekali lagi kita lihat bahawa tengok dari segi kemampuan kita. Apa orang kata, lagi besar periuk, lagi besar dia punya kerak. Okay? Di mana artinya kalau kadang-kadang masalah ni bukan pada mereka yang berpendapatan rendah, tetapi juga bagi mereka berpendapatan tinggi. Lagi contoh dia mungkin Fiona terkejut kat sini. Katalah gaji kita, pendapatan kita mungkin RM3,000 sebulan. Okey, untuk beberapa tahun. Kemudian pendapatan kita RM6,000 sebulan. Dah tinggilah dah tu. Kemudian pendapatan kita dah mula naik RM10,000 sebulan. Selalunya apa yang terjadi adalah
mereka yang pendapatan yang tambah pendapatan tu, dia akan beli pun bertambah juga. Daripada handphone yang setakat RM1,200 dah jadi handphone yang RM3,000-4,000. Daripada kereta yang boleh bayar bulan-bulan RM500-600, dah mula kereta yang bayar bulan-bulan RM5,000-6,000. So jadi ini akan jadi, dan in fact dari segi psikologi, apa yang disebutkan sini adalah prinsip Parkinson. Prinsip Parkinson artinya kalau lagi tinggi pendapatan kita, lagi tinggi perbelanjaan kita. Itu kita boleh lihat. Kadang-kadang kita lihat orang kat luar sana ada pakai kereta hebat-hebat, rumah hebat, mewah-mewah dan sebagainya. Kadang-kadang mereka ni pun berhutang juga untuk membayar segala-galanya tadi. So jadi caranya sebenarnya kan, tak kira pendapatan rendah ataupun pendapatan tinggi, adalah untuk kita dengan cara sedar untuk kita melawan prinsip Parkinson ni. Iaitu kalau pendapatan kita bertambah, jangan, boleh perbelanjaan bertambah, tetapi janganlah perbelanjaan itu bertambah sama dengan pendapatan kita. So dalam kewangan kita selalu, dan saya juga ada sebutkan tadi juga bahawa boleh tak kita simpan 10% daripada simpanan kita. 10% dari simpanan kita setiap bulan, katalah pendapatan kita RM3,000, setiap bulan RM300 tu sebagai simpanan kita untuk bayar hutang dan sebagainya. Tetapi bukan 10% tu bukan sampai bila-bila. Artinya katalah pendapatan kita dah naik RM6,000, mungkin kita simpan 20% pula. Kalau pendapatan kita naik RM10,000, mungkin kita simpan 30% juga. So jadi kan satu kesilapan adalah bila kita pegang pada prinsip 10% untuk disimpan tu, pastikan kalau pendapatan meningkat, peratusan simpanan pun kita meningkat juga. So kat sinilah kita boleh lihat bahawa belian-belian produk yang besar seperti kediaman, seperti rumah dan sebagainya, bukan sahaja masalah daripada mereka yang pendapatan rendah, tetapi kan pada pendapatan tinggi, kalau mereka tak lawan prinsip Parkinson ni dengan secara sedar. Betul. Baik, bagi mereka yang mempunyai masalah ini, adakah mereka sedar dengan sendiri ataupun bagaimana sebenarnya kita ini ataupun mereka ini menyedari keadaan ini? Okey, selalunya akan tersedar bila ada masalah kewangan, seperti kita kan sebutkan tadi. Masalah kewangan ni macam penyakit kan, kalau betul-betul ada problem baru kita akan tersedar. Selagi tak ada problem, tak ada masalah, kita tak sedar. Macam ni lah, macam penyakit. Kalau kita setakat pening sikit-sikit, kita tak kisah. Tapi bila kita dah demam, tak boleh bangun dan sebagainya, barulah kita mula risaukan kesihatan kita. So jadi kebanyakan mereka ni akan tersedar bila dah terlewat. Okey, sebagai langkah berjaga-jaga, kat situlah ilmu kewangan ni penting untuk kesemua, tak kiralah yang pendapatan rendah, pendapatan tinggi, sekurang-kurangnya mereka membaca buku kewangan ataupun kat internet pun ada banyak research lah mengenai kewangan, baca mengenai kewangan, dan supaya kita tahu untuk ambil langkah berjaga-jaga ni. Kalau dilihatlah, mungkin statistik tu saya tak ada, tetapi kalau dilihatlah melalui AKPK, memang amat menyedihkan keadaan orang ramai yang berhutang ni. Amat menyedihkan. Ramai juga fikir cara keluar adalah muflis. Sebenarnya kan muflis tu bukan satu pilihan yang bijak langsunglah. Mereka akan untuk bertahun-tahun mereka akan mengalami masalah nak membeli kereta ke, rumah ke, nak mulakan perniagaan dan sebagainya. So muflis tu bukanlah jalan keluar sebenarnya. So kalau kita lihat dari awal, langkah berjaga-jaga, persediaan tu adalah yang terbaik sekali. Dan jangan tunggu sampai dah teruk sangat kita punya keadaan kewangan. Kalau kita melihat juga kepada statistik KPK ini, golongan yang terjerabak ataupun terjerumus dalam masalah ini adalah golongan muda, pasangan muda yang baru berkahwin. Pandangan Encik Irfan? Itu pun ada terjadi juga. Pasangan muda akan terjadi di mana isu kewangan ni selalunya adalah isu sensitif. Kalau dilihat 5-10 tahun dulu, amat-amat sensitifnya. Mungkin sekarang orang ramai dah lebih terbuka dengan kewangan sebab apa, kita dah selalu bincangkan dekat TV, dekat internet, dan banyak dah buku-buku kewangan. Tetapi kalau sebelum ni beberapa tahun dulu, nak bincang pasal kewangan dalam keluarga adalah sesuatu yang sensitif, sesuatu yang tak baik. Orang kata, tak baik nak cakap pasal wang. Tak nak bincang dengan anak-anak, tak nak bincang dengan suami, isteri, tak nak bincang. Itu menyukarkan lagi di mana bila ada masalah wang pun tak nak dibincangkan. Tapi hari ini, sekarang ni mungkin orang ramai dah mula terbuka tentang kewangan, dah tak macam dulu-dulu lagi, tetapi masih ada lagi segelintir di mana mereka antara suami dengan isteri tak membincangkan keadaan kewangan, tak membincangkan masalah kewangan. Kalau kita lihat muda-mudi juga, sebelum mendirikan rumah tangga, ramai antara mereka tak bincangkan, tak membuat perancangan kewangan. Mungkin mereka akan lihat kahwin tu best, macam tu saja kan, tetapi tak lihat masalah-masalah yang bakal ditimbulkan. In fact, kalau kita lihat punca keretakan rumah tangga,
majoritinya, boleh dikata majoritinya adalah berpunca daripada wang sebenarnya, masalah wang. Tapi kalau kita ambil pendekatan di mana kita selalu membincang tentang wang, seminggu sekali, sekurang-kurangnya sebulan sekali lah. Tapi kalau seminggu sekali duduk semeja bincangkan tentang wang, keadaan wang kita, apa saja masalah, kita tak boleh malu, kita kena kena terbuka, kan, ada masalah kita kena kongsikan, dan insya-Allah itu akan memudahkan lagi menguruskan kewangan. Zaman sekarang juga itu dilihat muda-mudi suami dengan isteri, tapi kena lihat juga pada mereka yang dah mula ada anak-anak, kita kena mula mendidik anak-anak kita tentang kewangan supaya tak jadi macam kita kalau ada kita ada masalah kewangan. Anak-anak yang kecil dah mula masuk mungkin dah 4-5 tahun tu pun kita dah boleh mengajar tentang wang, mengajar tentang simpan duit dalam tabung dan sebagainya. Dan ini mereka semakin besar, mereka akan lebih faham tentang bagaimana wang ni diberlakukan. Untuk pengurusan kewangan itu mungkin kita boleh praktikkan. Tetapi bagaimana pula kalau kita lihatkan kepada masalah ekonomi yang mungkin akan kita hadapi, ekonomi yang semakin meningkat. Kalau saya boleh katakan, mereka yang bergaji RM3,000 berada di kota itu adalah miskin bandar. Bagaimana mereka mampu menguruskan kewangan mereka dengan keadaan ekonomi yang makin meningkat tinggi? Okey, kalau dibalikkan kepada konsepnya bahawa wang ni ataupun masalah kewangan ni ada dua cara saja, iaitu kurangkan perbelanjaan dan tambahkan pendapatan. Bagi mereka yang bekerja mungkin pendapatan RM3,000 mungkin dah rasa keadaan susah RM3,000 sebab apa? Dengan makanannya tinggi, dengan lifestyle-nya tinggi, dengan toolnya makin banyak, minyak dan sebagainya kan. Walaupun RM3,000 kalau dilihat agak tinggi dah tu, tetapi masih lagi ada masalah. Dekat sinilah mula apa yang saya lihat, dan saya juga selalu memberi motivasi ceramah dekat Selatan Malaysia tentang mulakan perniagaan, iaitu pilihan kedua. Kalau tak boleh kurangkan perbelanjaan, dan kita kena cuba tambahkan pendapatan. Dan zaman sekarang ni ada pelbagai perniagaan yang boleh dilakukan daripada rumah secara separuh masa menggunakan internet. Jadi tak boleh lagi alasan kalau kita tak ubahkan diri kita, maka keadaan kewangan kita pun tak boleh tidak dapat diubahkan. Kalau kita sekarang rasa masalah dengan RM3,000 yang kita ada tu pun dah ada masalah kewangan, kalau kita tak berubah, mungkin dalam 3-4 tahun akan datang pun lagi teruk masalah kita. Jadi antara optionnya, pilihan kedua adalah cuba mulakan perniagaan, cuba dapatkan pendapatan sampingan. Tak semestinya bagaimana dengan akaun bersama suami isteri ini yang baru memulakan kehidupan sebagai suami isteri? Okey, akaun bersama bagi saya amat digalakkan oleh kerana bagi saya lah, kewangan ni adalah bila dah berkahwin, bila dah berumah tangga, semuanya perlu dikongsikan. Bebanan pun dikongsikan, yang happy pun, yang seronok pun dikongsikan juga. So akaun bersama ni akan membantu suami isteri untuk akan lebih rapat lagi antara mereka untuk berbincang mengenai kewangan. Kadang-kadang ada juga yang jenis suami isteri yang okey, duit aku punya, duit kau punya. Agak malu sebenarnya untuk berbicara mengenai duit ini dari segi suami isteri. Tetapi kalau Encik Irfan sendiri boleh kongsikan bagaimana untuk menjadi sebagai Encik Irfan sendiri mempunyai perniagaan seperti yang Encik Irfan katakan kepada mereka, mulakan perniagaan. Bagaimana untuk memulakan perniagaan dengan cepat dan mudah untuk mendapat hasil seperti yang Encik Irfan dapat? Fiona nak tanya cepat dengan mudah. Okay. Yang cepat dengan mudah, sebaiknya nak mulakan perniagaan, katalah kita fikirkan tentang musim perayaan. Okey, kita fikirkan musim perayaan. Ramai antara pelajar-pelajar saya kan mengambil peluang musim perayaan tu untuk menjual produk-produk yang berkaitan dengan perayaan, seperti kuih raya, dengan tudungnya, dengan pakaian dan sebagainya. Itu kalau kita bincangkan tentang musim perayaan. Tapi selepas musim perayaan, mungkin produk-produk yang bermusim ni dah kurang dia punya permintaan dia. Mungkin kita boleh mulakan perniagaan yang mengikut minat suami dan isteri. Kalau soalan kita tadi tentang bagaimana suami isteri perlu mengurus kewangan, baru-baru ni saya baru je update kat Facebook saya mengatakan bahawa rakan berniaga yang terbaik adalah suami dengan isteri. So terutamanya kalau kita mulakan bisnes daripada rumah lah. Kalau kita mulakan bisnes secara online. So apa kata, cuba cari sesuatu yang kedua-duanya minat. Katalah kedua-duanya minat memasak, katakan, cuba jadikan itu sebagai produk mereka. Kalau kedua-duanya minat menulis, minat minat sukan dan sebagainya, minat fashion, cuba jadikan itu bisnes mereka. So jadi cara mudah dan cepat tu tidak ada. Tapi cara terbaiknya adalah buat sesuatu yang kita minat, dan itu akan memudahkan lagi perjalanan kita dalam menjana pendapatan. Kalau kita mendapat sokongan daripada suami ataupun isteri, itu adalah mudah. Bagaimana kita memulakan sesuatu perniagaan yang
tidak disenangi oleh orang lain. Tetapi kita sebenarnya mahu dan mahu menunjukkan kepada orang bahawa kita boleh buat benda tu. Dan dalam perniagaan, dalam perniagaan, dalam kewangan, sudah tentunya ada orang yang tak senang dengan kita. Tak kiralah kita berjaya ke kita gagal. Kalau gagal pun orang akan mengata juga. Betul. Orang akan mengata kita ni gagal. Kita berjaya pula orang akan kata kita ni menipulah, kita dah macam-macam dan sebagainya. So jadi sebenarnya kalau kita duk dengar sangat kritikan-kritikan yang tidak berasas ni, sampai bila pun kita takkan perbaiki kewangan kita. So jadi kritikan ni bagus dari segi kalau kritikan tu membantu kita, seperti kritikan yang menyokong kita. Tetapi kalau kita dengar sangat kritikan yang tidak berasas, yang hanya menjatuhkan kita, baik kita jangan dengarlah. Sama ada gagal atau berjaya, orang akan mengata juga. So jadi kita kena pekakkan telinga kita juga dan cuba sesuatu yang kita tak cuba. Kalau kita tak melakukan, contoh, tak semestinya perniagaan. Tak semestinya perniagaan, sebab apa saya tak naklah sebut perniagaan tu best sangat. Boleh juga berubah kerja. Katalah pendapatan kita kat sini kalau kita tak cukup ke tak mampu, apa kata kita cari kerja tempat lain yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi, mengubah angin dan mengubah selera. Betul tu. So jadi ada banyak pilihan kita. Kita tak nak lakukan pilihan sebab apa? Kita selesa dengan keadaan semasa. Kalau kita selesa, takut dalam 3-4 tahun masalah hari ini akan berulang lagi. So kat situlah kita kena cuba lakukan satu kelainan dan barulah impact itu akan kita nampak beberapa tahun akan datang, tak kira perniagaan ataupun kerja. Betul. Baik, sebelum kita menyambung kepada soalan-soalan yang berikutnya, kita saksikan dahulu tips kewangan selepas raya. Saksikan. Antara tips kewangan selepas raya: rekodkan penggunaan wang membabitkan pengaliran masuk dan keluar. Utamakan pembayaran hutang walaupun dalam keadaan terdesak. Kurangkan penggunaan telefon bimbit, internet jika anda mampu lakukan. Kurangkan aktiviti riadah bersama teman atau melepak tanpa tujuan. Jimatkan penggunaan tenaga elektrik dan air. Simpan sedikit gaji bulanan untuk waktu memerlukan. Tentukan jumlah wang perlu ada setiap bulan sebagai simpanan waktu sesak. Baik, mengenai isu kita pada pagi ini, ramai sebenarnya yang sangat berminat, begitu juga dengan kru produksi platform pada pagi ini yang menyatakan isu ini sebenarnya boleh mendatangkan kemarahan sekiranya kalau kita mencatat rekod pembelian kita, apabila kita melihat kembali, kita akan merasa seperti sakit hati. Ada benda yang sepatutnya kita beli, kita tak beli. Tapi ada benda yang kita tak patut beli, kita beli kerana terhasut dengan rakan-rakan kita ketika kita keluar membeli belah sesama sendiri. Bagaimana sebenarnya kita harus mengelakkan pemikiran seperti ini? Okey, sebenarnya memang betul pun kita rasa sakit hati. Macam itulah kita kalau time sapu kat kredit, kita tak sedar. Tapi bila tengok bil, tengok penyata, baru kita mula sapu mata. Kita tak percaya dengan keadaan apa yang kita dah beli tu. Perasaan sebenarnya kan langkah kita dah betul dah tu. Langkah kita betul bila kita mencatat, kita rasa marah, itu dah betul dah tu. Itu dah langkah pertama. Sebab apa kita marah, kita rasa kadang-kadang kita rasa malu, kita rasa geram, kenapa pergi beli juga handphone RM2,000 ni, handphone yang saya kita lama. Saya rasa itu mungkin boleh jadi satu kesedaran pertama untuk kita sedar bahawa kita bersalah dalam isu ini. Langkah pertama adalah untuk kita menerima hakikatnya. Ini masalah dia, kalau kita tak terima hakikat yang kita dah beli benda tu okey lagi, wang kita okey lagi. Tetapi kan bila marah tu maksudnya kita dah terima hakikatnya. Itu dah memang langkah pertama. So langkah keduanya adalah kita jadikan itu sebagai satu picu ataupun jadikan kemarahan itu sebagai satu motivasi untuk kita perbaiki di masa depan. Jangan pula buat shopping terapi tengah marah ni, alamak tengah marah pergi keluar shopping lagi. Lagilah masalah dia. So jadikan itu satu picu bahawa untuk memperbaiki. Dan dalam kegagalan mesti dalam kejayaan memang kita ada kegagalan. Sama juga dengan kewangan. Kalau kita rasa kita dah gagal kewangan, kita dah terbeli benda yang kita tak perlu beli, kita dah rasa geram, kita rasa dan sebagainya, itu dah betul dah tu. Sebab itu langkah pertama, itu langkah kegagalan kita. Betul. Dan kita belajar daripada kegagalan tu dan insya-Allah dalam masa akan datang kita dah tak ulang
perkara yang sama. So tak mengapa, biar ada perasaan tu biar kita betul-betul kita soak it in lah, Mas boleh katakan. So ini perasaan tu, dan gunakan tu sebagai satu picu ataupun sesuatu motivasi semangat kita untuk berubah di masa akan datang. Saya kira ramai yang melihat ataupun mendengar apa yang diperkatakan pada pagi ini, tetapi sukar untuk kita mengaku. Mungkin Encik Irfan ada sedikit nasihat kepada mereka, bagaimana cara mereka untuk pergi berjumpa kawan ataupun pihak yang lebih tahu untuk kita menyuarakan atau kita memberitahu bahawa kita sebenarnya mempunyai masalah ini. Okey. Seperti apa saja masalah, kadang-kadang bila kita ada sokongan, kumpulan sokongan, mungkin sama ada gerakan, mungkin suami atau isteri atau keluarga yang memahami, ataupun badan-badan seperti yang disebutkan tadi, KPK tadi itu, bersedia untuk berkongsikan masalah kita. Sekurang-kurangnya ia akan mengurangkan stres pada diri kita sendiri apabila kita kongsikan sesuatu tu, dan itu juga adalah antara langkah-langkah awal apabila kita lakukan. Kalau kita simpan segala-galanya, stres ni akan mengakibatkan penyakit lah, akan mengakibatkan keretakan rumah tangga dan sebagainya. Itu yang kita nak elakkan. So, jadi mungkin antara langkah awal juga adalah berkongsi dengan mereka yang lebih mengetahui badan-badan dan sebagainya, kenalan suami dengan isteri. Dan langkah-langkah yang mungkin mudah yang kita boleh lakukan untuk memperbaiki, kalau kita tak nak drastik sangat untuk membayar hutang kita yang banyak, mungkin ubah rutin harian kita. Seperti kurangkan beli majalah, kurangkan pergi lepak kat kedai mamak, kan, kurangkan keluar dengan keluarga. Kita cuba ubahkan rutin kita. Sekali lagi lah, bila kita ubahkan rutin kita, ubahkan sesuatu yang kecil tu, dan lama-lama ia akan memberi pulangan kepada kita. So kita jangan rasa malu kalau untuk berjumpa dengan orang. Itu apa yang kita boleh lakukan. Dalam waktu yang sama, kita ubah juga rutin kita sendiri untuk mengurangkan perbelanjaan. Macam dikatakan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit, kan? Betul. So persimpanan yang sikit-sikit ni pun akan dapat cover juga hutang-hutang kita yang berlambak tu, yang terlebih bajet ketika musim perayaan. Baik, Encik Irfan, sebelum kita mengakhiri perbualan kita di sini, mungkin Encik Irfan ada sedikit nasihat yang mungkin boleh pendengar ataupun penonton kita boleh amalkan. Okey, dan nasihat saya mungkin saya boleh ambil balik daripada apa yang kita sebutkan tadi. Nombor satunya, mudahnya, kewangan ni mudah saja. Kita jangan belanja lebih daripada pendapatan kita. Itu nombor satu. Keduanya, sekiranya kita dalam keadaan kewangan, masalah kewangan, dua je cara dia. Sama ada kita kurangkan perbelanjaan ataupun kita tambahkan pendapatan kita. Dan seterusnya, apa lebih penting lagi, kan, kita jangan puaskan dengan produk, dengan produk, material dan sebagainya. Kita dengan apa yang kita ada sekarang ni, dengan keluarga kita dalam musim perayaan, dengan saudara mara, dengan rakan-rakan kita di musim perayaan, itu maksud dia musim perayaan sebenarnya. Bukan pada produk pakaian, bukan pada benda-benda yang mahal, smartphone dan sebagainya. So, insyaAllah itu saja nasihat saya kepada mereka. Baik, terima kasih Encik Nur Irfan Khairi. Beliau adalah seorang motivator kewangan dan juga perniagaan. Pepatah lama menyebut, ukurlah baju di badan sendiri. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Jadi saudara, ikutlah akal dan budi bicara, kebijaksanaan dan kepekaan anda mampu merubah ekonomi keluarga daripada dibelenggu beban hutang. Agama Islam juga mengajar kita agar mengelak pembaziran dan bersederhana dalam berbelanja. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya Laurendra Fiona berbaikan. Salam hormat, salam sejahtera dan salam satu Malaysia.